talaha. Adakah tala tu maksud dia baca? Tak. Tala maksud dia ikut. Kalau baca ikhra kan? Baca ikhra. Tafsir ni mengiring. Mengiring ikut samalah. Baik. Macam mana kalau kita nak ikut kalau kita tak faham? Nampak? Kita nak ikut suruhan Allah. Kita nak tinggal tegahan Allah. Tiba-tiba kita tak faham. Macam mana kita kata imam baca panjang, imam pun tak faham. Makmum tak kerti. Lepas tu dua-dua betul je. Sampai itu kadang-kadang imam masjid berkelahi dengan AJK masjid. Lepas tu berkelahi dengan penceramah pula. Tengok penceramah ni nak ubah sikit, band tu tak panggil main. Lebih baik kita mengajak macam ni. Mengajak ikhwan kita lebih bagus. Sebab satu hati, Allah menyatukan hati kita. Sampai tu solat kena rapatkan saf. Istawu sufufakum wala takhtalifun. Jangan kamu berpecah belah sebab hati kita ni Allah akan satu. Jadi kita kena ada kontak badan kita, sentuh. Tak payah kaki rapat tak apa, tapi badan kita kena sentuh sahabat kita. Sebab dia ada cah tu. Kau ni mengantuk, kau ni tak mengantuk. Ada cah tu tapi kita tak nampak. Saya memang nak rapat. Tapi dia lari. Sebab dia tak mengaji. Kalau dia mengaji dia lagi rapat dekat. Cara lah. Soalannya bila kita solat yang kiri kanan tak faham. Ya. Bukan masalah tu kalau dia rapat merimah kan. Merimah sama dia. Dia cari kacau gitu. Dia kacau bagi dia punya lah. Dia kata punya tempat puas. Sebab apa? Sebab dia punya cas negatif. Betul. Faham betul. Ya, betul. Dia jadi iman. Sebab tu Ismail besar. Dia tak faham kan? Masalah. Dia hidup pun dia tak. Bukan masalah impit. Dia impit kita. Kita jadi iman. Tak tengok. Masalah. Duduk pun dia. Tak masalah. Sebab solat dia ada rukun dia. 3 rukun. Sempurna. Ya, betul. Dia duduk buat atau apa kita. Ya, betul. Tak nak pergi pun ada ilmu juga. Apa alasan tak pergi dia? Mesti ada alasannya. Tak ada ilmu tak pergi. Okey, bila dia sebut warattilil Quran natartila, kan? Maka bacalah Quran itu tertib lendik orang panggil kan. Jadi tartila ni, dalam tartil ni dia ada 4 unsur ni yang mesti dipenuhi. Pertama tajwid lah. Tajwid ni dia fokus tentang makhraj dan sifat. Yang ni pun banyak kita kena betul. Parking lidah. Betul. Makhrajun dan sifat. Sifatun. Kemudian tarannumun. Tarannumun ni makna dilakukan tapi tidak berlebihan. Ini masalah. Selalu masalah saya. Tak ni masalah ni. Tambahlah ni buat muzik pula. Dia baca ayat apa? Ayat takwa tu. Telah dijadikan lelaki dan perempuan bersuku-suku dan berpuak-puak supaya kamu ta'aruf, kamu berkenal-kenalan berkasih sayang. Sesungguhnya orang yang paling mulia si Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Hanyalah orang bertakwa. Baca ayat tu menyanyi bang. Nampak tak? Kalau ada arwah ustaz, tak tahulah dia terajang. Apa main dengan ayat Allah. Abang ingat lagu biasa. Lepas tu dia ada komposer tu. Orang panggil apa? Ada. Kemudian ni fasih, kefasihan. Bahasa Arab tu kita pinjam fasih. Fasahatun, fasih. Kemudian satu ni suara lah. Suara mesti ada lunak lah. Kan? Kalau habis tu suara tak lunak je tak? Tak ada masalah. Ikut tajwid makhraj dan sifat. Fasih tu lancar. Fasih lancar.
Sultan ni memang semua orang ada suara kan. Cuma sama ada lunak tak lunak tu saja. Tetapi tak ada masalah ni. Dia penting, tajwid tu penting. Baik, kalau betul orang tanya, habis tu Nabi baca Taranum apa? Jawab dia, Nabi baca At-Taranumun. Taranumun. At-Tarunumun. Bil, Nabi baca senang ya. Okey, kalau sebut bil kan. Mesti ni bawah. Dia jadi apa tu? Mudhaf ilaih. Nabi baca Taranum Nabi senang lah. Taranum Al-Quran contoh, kalau panjang, panjang. Pendek, pendek. Dengung, dengung. Itu saja. Sebab itu tengok Tok Arab baca kan. Biasa lah. Pasal apa? Sedap. Dan menghayati semua. Nak tanya lah semua, bila kebanyakan kita ada biasa pergi umrah kan. Abang Wahab semua biasa pergi umrah. Kenapa di Mekah kita rasa, seronoknya? Pasal apa? Pasal apa kita, walaupun Tok Arab baca, setengah tu tak faham lah. Tok Arab baca Al-Quran. Tapi dia boleh duduk. Pi subuh awal 3 pagi pergi dah. Kalau pi lewat azan kalau pi memang tak boleh masuk. Dia kunci pintu siap lah. Pasal dia ada tadi tu takhliyah dengan tahfiyah. Dia tak ingat buat dunia lah. Tak ingat kerja, tak ingat apa. Dia ingat nak ibadat ya. Dia mau macam tu. Nampak tak? Dia cuci clear lah. Tapi elok sampai Jeddah, mai balik benda tu. Itu was-was wisupi sudurin lah. Takhliyah. Ni liyatun. Takhliyah ni liyatun. Takhliyah ni mana kata dia kosongkan. Takhali ya, dia kosongkan semua. Takhliyah. Kemudian lawan dia bila dah kosong, dia pengisian ni dia panggil tahliyah. Dia buang titik tu. Nampak? Titik dah hilang lah. Titik tu ngosong tu. Titik ni, kha tu yang buat semak tadi. Dia buang jadi tahliyatu. Nampak tak? Kha dengan ha. Sebab itu dia duduk makhraj yang sama. Bahasa orang ilmu hakikat disebut takhali tajali. Betul. Okey. Kosongkan, ya betul. Ya. Baik. Jadi di sudut bacaan ni dia ada dua jenis qiraat. Dia sebenarnya qiraat banyaklah, tapi di bab tartil tadi selain pada 4 ni dia ada bacaan jenis murattal. Biasa dengar murattal. Murattalu. Dengan yang satu lagi dia panggil al-mujawwadu. Yang ni bacaan dalam solat. Ni bacaan solat ni dalam solat. Yang ni musabaqah ataupun tilawah. Kalau mujawwad dia masuk dalam solat, pengsan orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari orang. Bukan tak sah. Panjang tu. Jim yamim. Ma'rif sukun panjang kan? Sampai 6 boleh? 6 boleh. Dia 246. Sah baca. Sah. Kalau mujawad, ni tilawah. Tapi murattal ni bacaan. Bacaan ni lah yang semua imam-imam baca. Takkan dia nak buat lagu apa, nahwan ke, tak ketahuan ke, jia harkah ke, mesti dia baca panjang-panjang, pendek-pendek mengikut Nabi baca. Tu panggil murattal. Kaedah dah.
Dia tak boleh baca terlalu panjang sangat. Macam tadi nak ikut sampai 6. Oh, jenuh. 6 dia tinggal di 4. Baca pula surah Al-Baqarah. Okey. Kemudian, dia kena tahu rukun qiraat pula. Ini penting ni. Bukan syahadah yang kata ada rukun. Qiraat pun ada rukun. Rukun, qiraat. Pertama sekali, dia mesti Al-Quran itu bersanad. Maksudnya daripada Rasulullah, daripada sahabat, sahabat kepada tabi', tabi' pada tabi'in, pada tok guru pada tok guru sampai lah kita. Tu dia panggil bersanad. Mana perisai, dia mesti ada perisai. Dia mesti ada rule dia. Guard rule dia. Guideline dia. Okey. Yang kedua, dia mesti dalam resam Uthmani. Apa maksud resam? Ya. Resam tu maksudnya penulisan. Dia mesti penulisan jenis Uthmani. Resam tu maksudnya resam tu maksudnya penulisan. Penulisan. Resam. Kemudian yang ni yang banyak orang Melayu kita fail ni. Dia mesti bahasa Arab, mesti tahu nahwu dan saraf. Yang ni banyak kita fail. Sedangkan bahasa ni kita pakai 4,000 patah perkataan. Kita sebut, kita boleh fahamnya. Contoh kan? Contoh bila kita baca ayat Quran, bila kita tolak taurut. Taurut ni benda yang karut marut lah. Benda yang boleh merosakkan akidah kita. Dan kita beriman dengan Allah. Allah kata apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah mengeluarkan kita daripada gelap gelemat. Zulumat dan gelap gelemat. Bahasa utara. Beriman ke beriman? Beriman. Percaya. Percaya. Minaz zulumat ilan nur, kepada cahaya Al-Quran. Nampak? Kalau kita baca hadis pula daripada Aisyah, Al-Mahiru. Kita apa sebut orang mahir? Al-Mahiru bil Qur'ani. Bila bil Quran mesti ni bagi bawah. Betul tak? Orang mengaji nahwu sorat dia mesti tahu. Tak payah baris dia boleh baca. Ma'a, beserta. Ma'a ijra. Kan? Ma'as safari kiraman. Kiraman ni mana kemuliaan. Kiraman bararah. Yang taat pada Allah Ta'ala. Mana label dia tu tinggi. Orang yang mahir Al-Quran. Label dia sama malaikat yang taat pada Allah Ta'ala. Lepas tu dia ulang yang kedua. Bukan semua orang mahir. Ada yang tak mahir. Wallazi yakrahu syaqun. Bagi dia cukup susah. Syaqun susah. Wa yata'un yang terketak-ketak. Masa kita. Tapi dalam masyarakat tak ni tergagak-gagak kan. Tapi kita nak bagi tally tu yang terketak-ketak. Lah, tergagak-gagak, tak anjar lah. Fahuwa bagi dia ajrani. Ingat ajrani. Ajrani mana lah? Dua kelebihan dapat. Pertama, susah bagi dia. Dia usaha je. Yang kedua, ya tak tahu yang terketak-ketak. Senang lah kita baca. Orang ketak-ketak banyak orang. Ada lah. Tapi usaha juga. Kena usaha. Dapat dua kelebihan. Kan. Jadi sabit tu, cuba kita tengok dalam siapa ada app Quran kan. Buka surah Al-Baqarah. Ayat 145. Yang ni saya tak tahu, mungkin arwah ustaz ada cerita tapi saya terlepas pandang. Dan saya memang nak tanya dia hari tu tapi tak ada, dia sakit dia tu. Dia dah cerita dekat saudara kita. Dekat Wahid. Wahid tak cerita saya pun. Wahid jangan menyembunyikan ilmu. Ayat 145. Muka surat 22.
Cuba baca apa yang kita boleh faham. Ayat tentang perubahan kiblat. Oh, ni dua kiblat ni. Itu dalil lah. Tu dalil dia tu. Dalil tentang kesimpulan syirik itu ada satu. Ya. Itu satu lah. Okey, berdasarkan dalil itulah. Oh, gitu lah. Tapi yang almarhum Ustaz ni dia beri kesimpulan yang lebih detail. Yang ni dia berdalil. Mana faham bahawa Al-Quran. Kalau aku tanya dalil ni lah. Apa yang kita faham? Macam ni abang kita kata lu mula sembang dengan orang mati. Kan? Lepas tu berjalan dengan orang hidup. Macam mana kita nak faham tu? Oh, ayat ni surah Baqarah. Ni tak cerita ni surah Baqarah juga. Cerita yang kata yang cerita ni Kiblat tu. kiblat tu tadi. Apa yang kita faham? Tengok terjemahan tak apa. Ni sahabat dah tolong baca sahabat. Apa nama? Baca. Surah sedap. Betul terjemahan. Terjemahan lah. Dan demi sesungguhnya jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah, mereka tidak akan menurut kiblatmu dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim. Apa yang kita faham? Baca terjemahan mesti kita fahamnya. Pasal ayat dia mudah ya. Tak apa, saya buat satu kesimpulan lah. Dalam kitab Taurat, kitab Injil, Allah dah cerita dah tentang perubahan kiblat tadi. Sebelum tu kiblat orang Islam di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Ni Kaabah. Sini Hajar Aswad. Sini Rukun Yamani. Betul? Baik. Sini Masjid Al-Aqsa. Sini Madinah. Jarak jauh lah. Tapi Madinah dengan ni, dia punya ni 180 darjah. Ni Madinah. Saya nak pergi nampak lah. Semasa Rasulullah di Mekah, dia solat. Perintah solat ni 2 hijrah baru 17 bukan 2 hijrah baru diturunkan solat. Kan bulan Ramadan kan. Jadi tapi sebelum tu Nabi dah solat dah. Solat 2 rakaat tu lah, solat sunat dia lah kan. Dia solat macam mana? Dia menghadap juga Baitul Maqdis tadi, Masjid Al-Aqsa, tapi dia solat tanah. Faham tak? Masa dia duduk di Mekah, dia solat tanah. Faham? Tapi dia menghadap sana lah. Dia menghadap Baitul Maqdis lah. Dalam masa sama dia menghadap Kaabah. Faham? Dia punya bearing tu, dia 180 darjah. dia punya bearing tu memang hala dua sekali. Masa memanglah pasal sebelum perubahan kiblat tadi. Bila pindah mai Madinah masa tu siapa conquer? Ekonomi, politik semua Yahudi. Kan? Baik, bila mai Madinah 17 bulan Rasulullah menghadap sana juga. Baitul Maqdis juga. Begitulah kan. Lepas tu
solat, tapi saya tahu lupa lah solat apa. Tapi solat tu 4 rakaat. Rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis. Asar. Okey, betul. Baitul Maqdis. Kemudian masuk rakaat ketiga dengan keempat. Rakaat ketiga tu turun ayat suruh pindah ke Kaabah. Bila pindah Kaabah, Nabi paling belakang. Bila paling belakang, Baitul Maqdis duduk punggung lah. Faham tak? 17 bulan orang Yahudi kutuk Islam kau lah. Tahu dia kata kita apa? Kita ni adalah hasil benih yang keluar daripada benih babi dan anjing. Hina lah kita. Nampak? Tapi adakah Rasulullah ambil pot? Dia kata lakum dinukum waliyadin. Pasal kita tak tadabbur Quran macam ni. Jadi kita baca ayat tu, imam baca, tanya apa ayat tu? Diam tak tahu. Tapi bila sebut kalimah Allah, duduk tak kaki, melompat. Dia punca perubahan kiblat. Bila punca perubahan ni, orang Yahudi kutuk lagi. Tengok. Orang bodoh semua. Syufhat tu mana bodoh. Bodoh yang bertindan-tindan. Mutaba'un lah kata. Mutaba'un lah. Jadi bila pindah ni, ayat tadi kan, kitab Taurat ada tak abang? Injil? Ada. Kamu akan pindah juga, tapi tunggu masa. Sebab wahyu tengah duk turun ni. Sebab wahyu, mereka pun tahu Quran wahyu tengah duk turun lagi. Baik, Rasulullah rakaat kedua menghadap ni, rakaat ketiga keempat menghadap ni. Mana pusing 180 darjah. Lepas tu Rasulullah pergi berdakwah depa. Mailah kita semua agama samawi kan. Kita menghadap ke Kaabah. Depa pun tahu. Depa nak turut tak? Tak turut lah sebab depa kata, mana boleh abang kawasan mana boleh turut hamba berumai lah. Nampak tak? Sifat sombong tu. Ana khairu minhu. Aku lebih baik pada hang. Contohnya saya mengajar ni, aku lebih baik pada hang boleh. Bungkus saya awal lah. Kena pasang naik awal-awal lah. Baik. Rasulullah, Rasulullah dakwah dia pun pertama ikut dan dia pun tahu kebenaran daripada Rasulullah. Dan Rasulullah pun tak boleh ikut kehendak mereka, faham tak? Sebab arahan Allah. Kalau Rasulullah ikut juga, apa Allah kata? Dengan ayat terakhir, apa kita faham? Ayat terakhir sekali, yang tadi lah kita baca tadi tu, terjemahan tadi tu. Kalau engkau ikut juga arahan mereka, Zolim ni maksudnya syirik. Walaupun hang Nabi, hang tetap syirik dengan aku. Nampak? Kenapa Allah kata aku tu? Sebab pertama disebut, ni beza ni. Tak apa lah. Bagi lengah-lengah tak apa. Tak ada masalah. Ni. Hudan ni, hidayah. Yang ni, nafsu. Nampak? Bila Allah bagi kitab, mana kitab tu lah hidayah. Mula-mula Allah sebut Bani Israel yang diberi kitab dia. Tapi bila mereka tak mau ikut, Allah kata apa? Ikut hawa nafsu. Itulah syirik yang kesimpulannya. Ini yang saya mengaji lah, tapi tak tahu. Ustaz, saya nak tanya ada hari tu, tapi memang kalang kabut lah. Ada dawam kau sakit. Jawapan apa dia tu? Nampak? Ni dalil dia. Syiriknya tu ya. Sebab itu Allah kata, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang yang mengambil nafsu sebagai Tuhan? Dia ada kaitan tu. Sebab itu mengajilah bahasa Al-Quran. Kalau malah mai pun tengoklah YouTube. Saya bukan ada dapat kelebihan apa pun. Cuma saya sayang. Saya bercakap di masjid Surau. Dia pun nak mengaji masjid Ustaz Abdul Aziz tu. Kami nak mengaji. Saya kata, apa dia tanya? Bukan tanya bayar. Mereka duit tak ada masalah bang. Takat 500,000 senang-senang lah. Bertanya mengaji lama mana? Saya kata, paling minimum 2 jam. Baru boleh masuk. Tidak, kita duduk sampai tu tak ada perubahan. Jadi setakat ni, apa nak tanya? Ya, soalan dia macam mana yang jadi sebelum 17 bulan? Memang sebelum ni semua arah Baitul Maqdis. Semua macam tu. Solat tak? Solat setelah 17 bulan tadi. Hijrah tadi. Solat tu adakah solat di waktu macam sekarang ni kita macam 17 bulan?
di Isra' Mi'raj kita cakap ni. Isra' lepas Isra' Mi'raj tu lah. Ada maksud Wahid, ada solat fardu lah kan? Ya. Dah difardukan 17 bulan tu. Tak difadukan lagi. Mana 7 bulan tu kita kena umat Islam kena torture kau-kau lah. Kena boycott, kena apa? Solat ni bukan pada awal lagi. Ya. Kan? Ya. Awal lagi dia orang dah buat. Dah buat dah. Zaman Nabi Ibrahim dah ada. Solat dah awal. Nampak? Cuma cara lain. Syariat. Syariat dia berbeza. Saya beza. Yang tu cerita Jangan dia. kata Nabi Adam tak solat. Dah. Dah, maksud solat ni perhubungan, silaturahim, hubungan kita dengan Allah Taala. Baik, kalaulah kita satgi ada dalam surah Qul a'udzu binnah lah. Kita lupa sekelip mata ya. Allah hantar apa mai dah? Iblis lah. Dua suri-suri. Sudurinah dia bisikkan. Sampak lah. Dia masuklah. Dia tak sebut iblis, dia sebut syaitan. Seminit kita terlelap ya. Minit lambat. Sekelip mata dia panggil. Dan Nabi ajak kita, doa ni saya akan ijazahkan doa ni. Doa ni Nabi ajak dekat Fatimah. Wahai Fatimah, mintalah ni Nabi ajak ni, mintalah pada Allah Taala supaya sekelip mata pun urusan kita jangan Allah serah urusan tu kat kita. Biar Allah yang urus. Kalau kita ni urus, bungkus hawai lah. Betul. Itulah. Dia tak usah lain. Bila bercakap dia keluar perkataan aku. Ya. Hitam. Ya. Nampak? Dan doa ni amal kalau orang yang nak mengaji ni dia menjadi satu kelaziman dia. Wajib bagi dia. Dia jadi wajib tau, bukan kata sunat pada. Sebab dia selalu buat. Pagi sekali, petang sekali. Dia panggil doa harian pagi dan petang. Dia panggil zikir pagi dan petang. Amalan lah kena jadi amalan jadi darah daging kita. Dan jangan lupa lagi satu. Satu lagi yang Nabi pesan kita baca yang zikir yang saya ajak tu zikir yang mengikut Rasulullah tu. Tiap-tiap pagi kena baca Allahumma inni as'aluka ilma nafi'an. Ilmu yang manfaat. Apa maksud ilmu manfaat? Ilmu tu boleh kita beramal. Ni ilmu banyak tapi tak beramal. Bukan orang nak ajak orang pun tak boleh. Tak ajak orang. Lepas tu baru pergi nama dia warizqan thayyibah, rezeki yang baik. Biar sikit tak apa tapi berkat. Ni banyak buat apa? Tak ada keberkatan. Dan itu pula akan dipersoalkan pula. Kemudian yang ketiga wa amalan mutaqabbala. Amalan kita biar Allah terima. Walaupun kita buatlah sekadar kita mampu kan. Taklah macam orang baca sehari. Tak, baca sehari 1 ayat 2 ayat tapi kita faham. Kalau saya catat mesti ramai orang terkejut. Umar Al-Khattab, dia bukan hafal Quran. Umar. Tapi setiap ayat dia baca, dia betul-betul faham. Sehingga kan dia lalu jalan ni, Iblis pun tak payah lalu. Tinggi betul dia punya Kefahaman dia. sastra Arab. Dia baca surah Al-Baqarah. Dia tadabbur lah panggil. Berapa agak-agak kita lah. Kita baca kalau surah Al-Baqarah dalam sejam lebih habis lah. 8 tahun. Nampak? Tu Umar Al-Khattab yang Allah dan Nabi iktiraf. Yang kita Bila birrahmah tapi pak tu orang terpada Ya. Dia buat amal. Dia beramal. dia faham campur beramal. Ya. Sebab tu dia dakwah. Dia mesti ada 3 tu lah. Mana-mana tapi mengaji pun dia mesti ada qasad, ta'rud, ta'yin. Ataupun dia mesti ada niat dia tadi kan. Qauli, fi'li, qalbi. Mesti ada 3 tu. Teori praktikal lah senang. Ya, betul. Mudah teori praktikal. Teori praktikal lah. Itu senang. Gajinya tu tak ada praktikal. Tak boleh. Ni macam contoh saya banyak saya ajak sahabat-sahabat kita ni. Contoh bila kita dapat satu nikmat kita kata alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Lepas tu saya catat lah Piramli filem dia habis dia tulis TAMMAT. Ada amal kan? Tiba-tiba yang kita dah faham, kita tak amal. Kita jadi apa? Oiril. Kita jadi orang yang Allah bagi ilmu, tiba-tiba kita tak amal, jadi orang yang Yahudi. Kita dah kata Yahudi, wahai kita Yahudi. Sama juga sebut kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Kafir ni maksud dia bukan tak elok. Maksud dia
tak boleh terima ataupun tak setuju. Tak setuju pendapat tu kafir. Kita kafir terhadap agama lain yang mensyirikkan Allah Taala. Depa kafir juga. Depa tak setuju Allah tu rock depa. Faham tak? Kafir lah, tapi bukan kafir tu menghina dah. Cuma kefahaman depa tu tak sampai. Tapi kalau sudut dakwah jangan panggil, weh kafir. Panggillah wahai non muslim. Daripada dengar sebab kita uslub dakwah. Tapi jangan kata jangan kata di rumah aku haramkan perkataan kafir. Tak boleh. Mana haram tu, mana kita haramkan Al-Quran lah. Mana boleh, tak boleh. Hang siapa? Baru jadi menteri pelajaran lah. Okay. Tak apa. Sorry no kill. Okey, saya sudahi sebab kita nak sambut iftar. Ya. Jadi nanti kalau ada masa kita sambung lagi lah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonoklah kalau kita ngaji faham. Biar ayat pendek. Biar ayat pendek tu jadi